warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau siapa ini? Ada yang nak kan? Order bertanya ke link tu. Dapat? Tu ada dah masuk lah tu. Oh, masuk. Sihat Order? Kita boleh mula ya? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil muwaffiqil mu'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin imamil muttaqin wa rasuli rabbil alamin. Salla alaihi wa ala alihi at-tayyibin wa ashabil akramin wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين واجعلنا من العلماء العاملين والملائكة المقربين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وبالمسلمين وببركة علومه في الدارين يا رب العالمين. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وإلى أرواح كافة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات على هذه نية شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Para hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah, pertama-tamanya tak jemu-jemu kita melafazkan puji dan juga syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana dengan izinnya, dengan ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, makanya pada malam ini berkesempatan lagi kita dapat secara online berkuliah dengan membaca kitab Tuhfatul Raghibin. Manfaatnya berkenaan dengan kitab ni iaitu kita nak tahu perkara-perkara yang membinasakan iman kita. Khusus fokus kitab ini perkara-perkara yang membinasakan iman kita yang disebut sebagai murtad. Hakikat iman dan juga hakikat murtad itu sendiri. Jadi oleh kerana kita beranggapan contohnya kita ada air semayang, contohnya kita semayang,
tetapi kita tak tahu perkara-perkara yang membatalkan sembahyang. Kita tak tahu perkara-perkara yang membatalkan air sembahyang. Begitulah juga masalah iman ini. Hakikatnya kita tak tahu iman yang terpacak di dalam jiwa kita. Segelintir iman kita tu tergelincir melalui i'tiqad, melalui perbuatan, melalui perkataan, maka keluar daripada Islam. Binasa iman kita. Dan arti kata dalam kitab ni tulis, maknanya kita murtad. Murtad, saya sebut dulu, awal-awal dulu, murtad ni bukan ustaz, bukan tepung kastad. Murtad ni sedap sikit bunyinya. Tapi bahasa kasarnya, kita telah jatuh kafir melalui kita tak sedar. Itulah yang kita nak bicarakan di dalam kitab ini. Menyambung lagi pada kita mengaji pada tahun 2019 dulu, dan insya-Allah kita akan hatamkan kitab ini. Banyak jugalah. Banyak juga kita nak membahaskan selai dua lai lagi untuk memahami perkara-perkara yang berkait dengan hakikat iman dan juga membinasakan iman. Muka surat 25. Muka surat 25, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Syahdan, perhatian. Jikalau murtad seseorang, kemudian maka gila ia di dalam murtadnya, tiadalah dibunuh akan dia di dalam gilanya, hanya ditaakhirkan ia hingga sembuh daripada gilanya. Bila sabit murtad, pada pengajian kita yang lepas, bila sabit murtad, perbuatan, perkataan ataupun i'tiqad, contohnya yang dia mengatakan, saya telah keluar Islam, saya akan keluar Islam, contohnya. Dia akan keluar Islam, dia mengatakan keluar Islam, dia telah kafir. Berkenaan dengan iman, berkenaan dengan Islam ni tak boleh nak cakap begitu. Tak boleh nak bercakap begitu. Dalam arti kata, kita tak boleh main-main. Seperti tolak dengan isteri kita. Tolak. Tak boleh main-main. Main-main pun jadi, sungguh-sungguh pun jadi. Sungguh-sungguh telahlah jadi, main-main jadi juga. Tolak ni. Begitu juga kunci ataupun ikatan kita di dalam Islam. Tak boleh main-main. Contohnya pada bulan 7 nanti, saya nak murtad, dia kata. Saya nak murtad pada bulan 7 dulu. Belum sampai bulan 7, dia dah murtad dah. Ketika dia bercakap itu. Itu hakikatnya. Jadi, seseorang yang murtad, ditangguhkan sekiranya dia ditangguhkan hukuman bunuh, step dia nasihat begitu begini, pemerintah suruh dia bertaubat begitu begini, dia tak mau. Tak mau jadi hukum bunuh. Man baddala dinahu faqtuluhu. Hadis Nabi yang di atas tu. Man baddala dinahu faqtuluhu. Makna siapa yang menukar agama, maka dibunuh dia. Jadi step peringkat dikatakan murtad, maka ketika dia murtad tu, dia gila. Hukum gila. Dia jadi gila ketika murtad itu. Jadi pemerintah hendaklah tangguhkan sehingga dia sihat. Sehingga dia sihat. Janganlah dibunuh ketika di dalam gila itu. Kalau dia gila sungguh-sungguh.
gila sungguh-sungguh, maka ditunggukan hukuman itu. Jadi ada ulama mengatakan sekiranya dia ni seterusnya gila. Jadi seterusnya gila, keadaan dia murtad, lepas itu gila, tak ada harapan dan nak sembuh, maka dibunuh juga dia. Dibunuh juga dia. Pendapat yang kedua ni, sekiranya dia ni ada harapan sembuh, maka dia tangguhkan hukuman itu. Jadi hukum orang yang murtad. Orang yang murtad, orang yang terkeluar daripada Islam, ataupun orang yang nak keluar daripada Islam tu. Nak keluar daripada Islam. Permasalahan kita ni. Tuan-tuan semua bagus nampak buka kamera. Kemalu. Buka kamera. Lebih seronok kita nampak muka. Macam di masjid, di surau juga. Kita nampak muka. Permasalahan kita sekarang ni, murtad yang dalam keadaan kita semasa kehidupan kita. Melalui perkataan, melalui perbuatan, melalui iktikad yang kita tak nampak. Inilah biasa kita nak kawal. Biasa kita nak kawal kehidupan kita seharian. Kalau di istihar murtad tu, no comment lah kita. Mana masalah dia nak jadi murtad. Tapi murtad kita ni boleh berlaku kehidupan kita seharian. Itulah yang bahaya sangat. Oleh kerana itu, ulama-ulama disebutkan ketika kita nak mengambil air semayang, kita bersyahadah dulu. Ketika kita nak tidur, kita bersyahadah dulu. Sebab bimbang perkataan kita, perbuatan kita. Contoh. Awak berjanggut ni macam janggut kambing. Tak tahukah kita perbuatan itu dengan tujuan, sekiranya dengan tujuan menghinakan orang yang berjanggut, kerana berjanggut ini sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita khabar berjanggut itu macam kambing, maka murtad dia. Itu kehidupan kita seharian. Satu. Yang keduanya, kita sebut awak tu belum tentu pergi masjid, pergi benda buat amal ibadat ahli syurga. Kawan ni tak semesti ahli neraka. Kalau masuk neraka pun kawan sanggup. Murtad kita orang Islam. Itu kehidupan kita seharian. Yang saya katakan tadi, sekiranya istihar, kita istihar ataupun orang yang istihar murtad, itu kerja pemerintah. Kerja pemerintah. Yang kita takuti dan dihalusi oleh kita ni, boleh jadi murtad kehidupan kita seharian, anak bini kita, kawan-kawan kita, keluarga kita boleh jadi murtad. Contoh lain boleh jadi murtad ini, menghina hukum-hukum Allah. Menghina hukum-hukum Allah. Awak buat benda haji, menghabis ke duit. Kalau dia tahu perkataan itu murtad, jadi murtad. Kalau dia tak tahu, dimaafkan. Kita nak nasihatkan dia. Jangan cakap gitu, kita berdosa cakap gitu. Maknanya haji ni kewajipan kita, awak banyak duit tak pergi haji, itu cerita lain. Tapi condemn. Condemn. Maknanya berkenaan dengan hukum syarak. Jadi kita berbalik kepada orang yang murtad yang istihar ni tadi. Orang yang murtad istihar ni tadi, sekiranya dia jatuh gila, maka ditangguhkan hukuman bunuh itu. Ditangguhkan hukuman bunuh. Lepas itu dia siauman pula. Dia siauman pula. Baik daripada gila,
dia teringat perkataan dia ataupun tingkah laku dia menjadikan dia murtad ataupun dia nak murtad masa itu. Jadi ketika itu dia terbuka hati dia, dia mengaku bersyahadah pula. Bersyahadah, istighfar, maka tak jadi bunuh, hukum bunuh tak jadi. Tak boleh nak laksanakan hukum bunuh apabila dia bersyahadah semula, dia insah apa begitu begini, dia bertaubat, kembalilah kepada Islam. Bermula harta orang yang murtad itu mauquf. Harta orang yang murtad itu mauquf. Harta orang yang murtad itu mauquf. Maknanya harta dia tergantung. Tergantung. Faham? Dihukumkan murtad, suruh bertaubat apa begitu begini, tak nak. Dia banyak harta, ladang sawit, ladang getah apa gitu gini. Harta tu digantung. Sebab apa digantung? Sebab apa? Sebab dia belum jatuh hukum lagi. Siapa boleh jawab? Sebab dia belum jatuh hukum lagi sebab gantung. Sebab apa harta orang yang murtad ini, yang istihar murtad ini, dia digantung harta dia. Mauquf dipanggil. Sebab dia bukan Islam. Sebab apa? Sebab dia kafir. Boleh jawab? Sebab dia tak mati Sebab lagi. apa harta dia mauquf? Sebab dia Harta dia tu tergantung. Sebab dia dah jadi Pergi ke kafir. mana-mana. Lagi. Duit dalam bank, harta benda, aset, alih harta tak alih. Dia ni jutawan banyak harta, tetapi dia ni tergantung. Sebab apa tergantung? Sebab tak mati lagi. Sebab dia bukan Islam lah. Dia kafir. Jawab. Belum jatuh hukum. Dia belum jatuh hukum, tergantung. Dia tergantung sebab dia tak jatuh hukum lagi. Dia tak jatuh hukum lagi, sama ada dia kafir ataupun dia syahadah semula. Sebab itu tergantung. Dia panggil mauquf. Mauquf. Tak boleh bila dia kafir, harta dia tu lelong. Tak boleh. Sekiranya dia dijatuhkan hukuman itu, maknanya Iya. Ustaz. Terima kasih. Ya, mungkin Ustaz lain dia ada masalah. Betul lah, dia ada masalah tu tak nampak nanti aku. Ya, suara pun tak ada. Suara pun tak betul. muka awam nak keluar. Ustaz bercakap ke tak tu? Tak cakap, tak dengar.
Bukan mic Ustaz, bukan mic. Buka mic apa, buat apa? Bukan dengar Ustaz lah. Dah Ustaz dah buka mic tu. Nak tukar line Wi-Fi. Jadi dah Ustaz kan? Ha, okey. Ada Ustaz. Ha, tu Jelas? dia dah. Jelas, okey. Jelas. Tak kuat. Okey Ustaz, okey. Suara dah clear dah. Okey, clear. Hotspot pakai ni. Wi-Fi rumah tak clear. Line. Jelas? Terang. Jelas Ustaz. Jelas. Okey, kita sambung. Jadi oleh kerana harta orang yang murtad ini mauquf bila disabitkan hukum, yakni terhenti, tiada dihukumkan dengan hilang daripada miliknya dan tiada dihukumkan kekal di dalam miliknya hingga apabila mati ia di dalam murtadnya. Bila disabitkan dalam murtad, mati dihukum bunuh, maka ketika itu harta itu pergi ke Baitul Mal. Maka nyatalah hilang miliknya, jadi harta fiqh kembali kepada Baitul Mal. Fiqh ni harta rampasan. Makna orang tu dah kafir, jadi harta dia dirampas kembali kepada Baitul Mal. Jadi oleh kerana itu belum dijatuhkan hukuman, tergantung harta dia. Harta dia tergantung, bimbang-bimbang dijatuhkan hukuman bunuh, lepas tu dia bersyahadah pula. Dia bersyahadah di istighfar. Dia syahadah istighfar, makanya harta dia milik dia balik. Walaupun dia sabit, dia hukumkan, maknanya step pertama dia nasihat apa begitu begini oleh pihak pemerintah. Oleh pihak pemerintah, makna nasihat apa begitu-begitu, dia tak nak langsung. Maka dia dihadapkan ke mahkamah. Dihadapkan ke mahkamah. Apabila dihadapkan mahkamah, nak bicara ke kisah dia murtad ni, harta dia tu tergantung. Harta dia tu tergantung. Tuntang. Dia ni sabit, dinasihati, dijatuhkan hukuman, dia tak nak. Di dalam tempoh itu dijatuhkan hukuman bunuh pada minggu depan. Rupanya minggu depan itu dia bersyahadah semula. Dia bersyahadah semula, maknanya ketika itu dia buntu fikiran dia. Dia buntu fikiran dia. Dia kata kembalilah kepada Islam. Hakim tak boleh nak khabar, awak ni mesti bunuh dulu. Mesti bunuh. Tak boleh. Tak boleh. Mesti dia bagi peluang, bila bersyahadah, automatik haram darahnya. Kembali kepada Baitul Mal, sekiranya dia telah dibunuh, dihukumkan hukum bunuh, harta dia itu tak dapat, seperti mana saya khabarkan tadi, tak dapat kepada waris dia. Tak dapat kepada waris dia. Biasanya harta kalau orang mati ni, kira pusaka lah, kalau kira pusaka, dia ni tak dapat pusaka lah sebab terhalang agama. Terhalang. Maknanya mak ayah dia murtad, dia tak dapat harta juga. Berlainan agama. Makna harta itu habis. Jadi nak khabarkan harta pusaka ni kelazimannya, harta biasa-biasa ni, makna siapa yang tak dapat tidak mesti dapat. Nombor satu, pusaka ni ada 5-6 orang, 4-5 orang yang tak dapat tidak mesti dapat guana-guana apa. Nombor satu, Ayah. harta pusaka. Kalau seseorang mati.
Ayah. Siapa dapat? Mak ayah. Nombor 1 mak. Ayah. Nombor 2 ayah. Nombor 3 suami. Nombor 4 isteri. Nombor 5 Anak. anak-anak. Itu tak dapat tidak mesti dapat. Tak dapat tidak mesti dapat. Sekiranya seseorang suami dia masih ada mak ayah, KWSP dia mati, wajib bagi kepada pok mentua, mak mentua. Maknanya pok mentua, mak mentua isteri dia. Mana ayah kandung si mati, suami itu tadi. Berlaku sekarang ini, anak dan isteri bahar duit di belaka. Anak dan isteri bedal duit suami dia, duit ayah dia. Tak beri langsung faraidnya kepada ayah kandung dia, mak kandung dia, sekiranya masih ada. Faham? Faham. Suami mati. Ahli warisnya ayah, mak, isteri, anak-anak. Kalau isteri mati, suami, ayah, mak, anak-anak. Maka dia ada sebab musabak, dia ada hijab mahjub, maknanya adik-beradik tak dapat. Adik-beradik ni kalau pusaka ni, dia tak ada anak lelaki, dapatlah. Pusaka ni dia tak ada anak lelaki, anak perempuan, boleh jadi sepupu dapat. Sepupu dapat. Sepupu si mati. Kadang-kala. Kadang-kala. Jadi oleh kerana itu, maka harta orang yang murtad ini dia tak dapat ke siapa-siapa. Dia dapat ke Baitul Mal. Baitul Mal ni majlis agama. Baitul Mal ni majlis agama. Dia kira dapat pi, dia kata pi'un. Dan kitab tertulis pi. Pi tu macam harta rampasan perang. Jadi hukumnya rampasan perang ni boleh ambil. Kita menyerang Israel, takdirnya Israel kalah. Harta benda kerajaan kita boleh ambil. Tak dilarang oleh syarak. Kerana Israel itu musuh kita, contohnya. Itu dipanggil pi. Pi. Lepas tu, kalau mahkamah biasanya, mahkamah ketika ini dipanggil fee tak? Bayaran tak? Bayaran ni. Fee. Fee tu harta rampasan perang. Harta rampasan perang. Rampasan perang kembali kepada Baitul Mal. Kepada Baitul Mal. Cakap Arab ni ila Baitul Mal. Kepada Baitul Mal. Maknanya majlis. Majlis agama. Dan jika masuk Islam, ia murtad ni. Jika dia masuk Islam balik, maka nyatalah ia kekal di dalam miliknya. Seperti mana saya katakan tadi, kalau dia masuk Islam pula, maka harta itu tak boleh rampas lah. Harta dia milik dia. Kata Syekh Ibnu Hajar. Syekh Ibnu Hajar ni ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Dia ni pengarang kitab Tuhfatul Muhtaj. Tuhfatul Muhtaj. Kitabnya besar. Apa nama ni? Hasyiah Tuhfah ni 10 jilid. 10 jilid Hasyiah Tuhfah ni. Ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Saya ada kitab Tuhfah. Tuhfah. Dia matan dia 4 jilid. 4 jilid matan dia
Hasyiah dia, syarah dia 10 jilid. 10 jilid dia punya disyarah. Ada di belakang sana. Di belakang almari tu. Ada Tuhfah. Ulama-ulama dulu merujuk kepada kitab Tuhfah ni, masalah-masalah fiqh. Tuhfah, lepas tu Al-Majmu', Raudah, lepas tu Hasyiah Jamal, itu kitab-kitab besar. Kitab-kitab besar. Tuhfah tu, Hasyiah Tuhfah 10 jilid. Raudah 8 jilid. Hasyiah Jamal 10 jilid. Al-Majmu' 20 jilid. Imam Nawawi. Jadi Ibnu Hajar ni ada dua. Tapi orang lain-lain. Ibnu Hajar yang ulama besar dalam mazhab Syafi'i, dia panggil Ibnu Hajar Al-Haytami. Pengarang kitab Tuhfah Ibnu Hajar Al-Haytami. Selagi Ibnu Hajar juga, dia panggil Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kitab Fathul Bari. Saya ada juga kitab Fathul Bari 14 jilid. Syarah Sahih Bukhari. Ibnu Hajar Al-Asqalani. Itu ulama hadis. Ibnu Hajar Al-Asqalani ulama hadis, tapi dia mazhab Syafi'i juga. Lepas tu Ibnu Hajar saya sebut tadi, awal ni tadi, pengarang kitab Tuhfah, Ibnu Hajar Al-Haytami. Dan Syekh Ramli. Syekh Ramli ni ulama besar dalam mazhab Syafi'i juga. Syekh Ramli ni pengarang kitab Nihayatul Muhtaj. Pengarang kitab Nihayatul Muhtaj. Ulama besar belaka. Nihayatul Muhtaj ni 8 jilid kitab ni. Ada juga, saya ada. Kitab Nihayatul Muhtaj, Syarah Minhaj. Tuhfah ni Syarah Minhaj juga. Dan lainnya, dan ulama-ulama lain selain daripada Ibnu Hajar dengan Syekh Ramli. Ulama-ulama dulu kisah merujuk kitab ni, tak dapat tidak, kitab besar ni saya katakan tadi Tuhfah dengan Nihayah tu lah. Tuhfah dengan Nihayah. Ulama-ulama dulu intaha di khabar. Hasyiah Tuhfah. Intaha Nihayah. Makna refer kepada kitab besar lah. Ibnu Hajar Tuhfah, Hasyiah Tuhfah, Syekh Ibnu Hajar dan kitab Nihayah. Nihayah ni 8 jilid. 8 jilid besar juga. Dan lain daripada Ibnu Hajar dan Syekh Ramli. Tak dapat tiadalah pada menghasilkan Islam orang yang murtad itu daripada melafazkan 2 kalimah syahadah. Syekh Ibnu Hajar dan Syekh Ramli kata, kalau sekiranya dia insaf, dia kembali kepada pangkal jalan, dia, dan juga ulama-ulama mengatakan, lebih-lebih lagi ulama tauhid. Ulama tauhid nak masuk Islam balik, menghasilkan Islam. Nak masuk sebab dia dah kafir. Walaupun dia asal Islam, lepas tu dia murtad jadi kafir, jadi dia nak masuk Islam balik. Nak masuk Islam balik, syahadah baliklah. Berbeza pula. Orang kafir bila masuk Islam, hari pertama dia Islam, tak payah qada semayang dia masa kafir dulu. Tak qada kafir. Dia masa itu dia di dalam keadaan syirik kepada Allah Ta'ala. Tak wajib qada. Manakala orang yang murtad ni dia asal Islam, selama dia murtad itu sebulan ke, 2 bulan ke, seminggu ke, 2 minggu ke, bila dia masuk Islam, bersyahadah semula, wajib qada keparduan.
Tu dia. Jadi orang kafir dia tak wajib qada ketika dia kafir itu, tapi dia berdosa. Berdosa kerana dia mengekalkan diri dia kafir. Itu punca masalahnya. Oh, legalah orang kafir tak ada kena soal, tak ada kena apa. Dia ni, orang kafir ni kena seksa juga. Dia mengekalkan diri dia dalam kekafiran, dia tak semaya, dia tak puasa, tenat pada kita lagi. Sehingga dia disiksa oleh malaikat kerana dia tidak menghalakan diri dia kepada Islam. Dia ganda-ganda lagi lah. Dia berganda. Jadi orang yang murtad ini, seminggu ke 2 minggu dia tak sembahyang contohnya, dia masuk Islam semula, syahadah semula. Bila dia syahadah semula 2 minggu ataupun seminggu dia tak sembahyang, ataupun seminggu dia tak puasa Ramadan, dia murtad masa Ramadan, maka wajib dia qada. Tak dapat tiadalah pada menghasilkan Islam orang yang murtad itu daripada melafazkan 2 kalimah syahadah. Tuan-tuan sekalian, kalau kita mengaji ni, kitab Aqidatun Naji. Kitab Aqidatun Naji. Muka surat 119. Ada kitab Aqidatun Naji? Kitab Aqidatun Naji. Muka surat 119. Dia membahaskan tentang orang kafir murtad ni, orang murtad ni keadaan macam mana nak masuk Islam. Muka surat 119. Kitab jauh ni. Murtad. Lepas itu dikaitkan juga. Dikaitkan juga, maknanya orang kafir murtad. Kita katakan orang kafir ataupun kita istilahkan murtad. Maknanya murtad ni asal dia Islam. Orang murtad ini kita kaitkan dengan kita mengaji. Kita mengaji kitab Masailul Muhtadi. Ada kitab ni? Ada. Baca di rumah 500 tu. Masailul Muhtadi, muka surat 7. Muka surat 7. Daripada muka surat 6 sampai muka surat 7, dia membahaskan fardu syahadah. Kesempurnaan syahadah. Lepas tu rukun syahadah, sah syahadah. Dan syahadah tauhid, syahadah rasul. Tu dia. Komplit. Maknanya perkakah-perkakah yang berkait fardu syahadah, kesempurnaan syahadah, rukun syahadah, sah syahadah. Masih ingat? Tengok kitab ni. Lepas itu, di dalam kitab Syarah Usul Tahqiq. Di dalam kitab Syarah Usul Tahqiq. Kitab syarah ni, mana matan dia? Dia kata syarah. Matan dia mana? Kisah syahadah ni. Matan dia mana? Ini Syarah Usul Tahqiq. Syarah Usul Tahqiq ni muka surat kedua, muka surat ketiga. Dia membahaskan perkakah berkaitan dengan syahadah. Dia membahaskan bermakna di sini asyhadu an la ilaha illallah. Dia kaitnya itu. Kita boleh refer Syarah Usul Tahqiq. Matan dia mana?
Miftahul Jannah. Ini syarah. Syarah ni. Kisah syahadah ni. Matan dia mana? Miftahul Jannah. Matan dia mana? Saya Dalam sebut semua dalam kuliah-kuliah ni. Syarah usul tahqiq, matan dia di dalam kitab Miftahul Jannah. Tahu Miftahul Jannah? Matan dia Miftahul Jannah ni Usuluddin, Usulut Tahqiq, Mau'izatul Linnas, lepas tu tajwid. Dalam Miftahul Jannah ada sebuah kitab Miftahul Jannah. Nanti saya cari tu. Ini kitab Miftahul Jannah. Di dalam ni kitab Miftahul Jannah, kitab Jawi. Di dalam dia ni apa nama ni? Kitab Usuluddin, Usulut Tahqiq. Usulut Tahqiq ni dalam ni. Lepas itu syarah dia ni, syarah Usulut Tahqiq. Matan dia dalam ni. Ini syarah matan. Nak menceritakan, saya nak kaitkan berkenaan dengan hak kita baca ni. Kita baca ni. Dia kata nak menghasilkan orang yang murtad ini bila nak masuk Islam pula, dia mesti dah melafazkan 2 kalimah syahadah. Melafazkan 2 kalimah syahadah. 2 kalimah syahadah ni, syahadah tauhid, syahadah Rasul. Dalam kitab ini. Di dalam kitab Masailul Muhtadi ni, dia menceritakan syahadah tauhid dan syahadah Rasul. Dia kata syahadah tauhid. Bahawa syahadah itu 2 perkara dalam Masailul Muhtadi ni. Syahadah itu 2 perkara. Pertama syahadah tauhid, yang kedua syahadah Rasul. Jadi kita kata syahadah tauhid itu asyhadu an la ilaha illallah. Lepas tu syahadah Rasul tu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lepas itu kita tangan kita mengaji. Asyhadu an la ilaha illallah. Illallah tu angkat. Syahadah tauhid. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maknanya aku naik saksi bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah. Aku naik saksi bahawasanya Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Tiap-tiap kali tahiyat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadah tauhid, syahadah Rasul. Dunia, setan, nafsu. Itu umpamanya. Jadi syahadah. Jadi berkenaan dengan orang murtad ni, kedua-dua kalimah syahadah. Kedua-dua kalimah syahadah. Lepas itu, dan disyaratkan membawa lafaz asyhadu.
orang yang kafir ni, murtad ni, dia mesti, walaupun dia sebelum itu Islam, dia mesti mengatakan asyhadu. Sebab dia kafir ni. Kita maknanya orang Islam ni ketika nak mati, kita laqinu mautakum la ilaha illallah. Ajar kalau orang nak mati tu la ilaha illallah, tak ada asyhadu. Sebab dia dah Islam. Tapi orang kafir ataupun orang murtad ni, dia kena asyhadu. Jadi kita kena teliti molek-molek nak mengajar orang kafir masuk Islam, nak mengajar syahadah. Jangan buat tercoking-coking tangan begini. Kita sebut la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tak sah. Tak sah tu syahadah dia. Walaupun ramai orang, kalau dulu ni satu Malaysia ni. Satu Malaysia kalau dulu. Jadi kalau kita tengok dalam TV ni, dalam TV mana, orang mengucap dua kalimah syahadah, tak kisahlah dia angkat tangan ni, mensabitkan makna Tuhan itu Esa. Tapi kita kena faham, maknanya kena bawa asyhadu. Tak boleh la ilaha, oh dia ni tak dapat ni, tak apalah la ilaha, tak boleh. Jadi dalam kitab Aqidatun Naji, muka surat berapa saya khabar tadi? Aqidatun Naji. Muka surat 119. 119. 119. Dia pun mengabarkan di sini apa nama ni, Syahdan telah lalu bahawa qaul tak dapat tidak pada sah Islam bagi kafir dan murtad itu daripada lafaz asyhadu, seperti bahawa berkata ia asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan jikalau dengan bahasa ajam sekalipun, makna dia tak reti nak menyebut. Orang kafir lah, orang Islam murtad ni takkan tak reti. Orang murtad ni takkan tak reti dia ni pernah pencet Islam. Pencet Islam maknanya dia berkhidmat semula. Macam doktor berkhidmat semula, dia mesti dia tahu kisah-kisah perubatan ni. Jadi dia ni murtad ni mesti dia tahu kisah-kisah apa nama ni, syahadah ni. Syahadah ni. Jadi dia kata orang kafir, maknanya asal orang kafir betul. Jadi sekiranya dia tak boleh nak mengucap main dengan Arab ni. Main dengan Arab ni. Kita ajar Melayu, Cina contohnya, Cina. Tak pandai, tak reti. Tak reti. Jadi sekiranya pendakwah yang Cina juga, dia boleh menyebut bahasa Cina. Boleh menyebut bahasa Cina. Tetapi nak perkataan aku bersaksi sesungguhnya tiada Tuhan melainkan Allah dan aku menyaksikan bahawasanya Nabi Muhammad pesuruh Allah. Cakap Cina tak apa. Cakap Cina. Oleh kerana Cina terreti bahasa Melayu, kita ajar. Aku bersaksi bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah dan bahawasanya aku bersaksi Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Itulah perkataan tu. Tak boleh tak ada makna kita hazaf, kita hilangkan asyhadu. Macam kita semayang qasad, ta'rad, ta'yin. Maknanya aku semayang. Aku semayang fardu isyak. Mesti nak ada tiga ni. Aku semayang isyak kerana Allah Ta'ala. Tak sah. Itu kita mengaji qasad, ta'rad, ta'yin.
Maknanya 3 rakaat, 4 rakaat mengikut imam tunai tak masuk buk. Yang nak perkataan kita semayang ni, aku semayang. Fardu. Isyak. Aku semayang isyak kerana Allah Ta'ala. Tak sah. Mesti nak ada perkataan fardu. Sebabnya semayang tak ada fardu, ada sunat. Semayang jenazah. Semayang jenazah. Mesti nak perkataan aku semayang atas mayat ini. Tak kira lelaki, tak kira perempuan. Aku semayang atas mayat ini, lagi aula sebut lelaki, sebut perempuan. Tak ada sebut nama. Kalau sebut nama, aku semayang atas mayat ini Umar. Rupanya nama dia Ali, tak sah. Jadi Umar. Aku semayang atas mayat ini. Aku semayang atas mayat ini fardu kifayah. Fardu kifayah. Ataupun ulama sebut memada dengan fardu. Aulanya fardu kifayah. Jadi aku semayang atas mayat ini fardu. Tak reti dah, gagak. Semayang atas mayat ini fardu. Maknanya beres. Semayang atas mayat ini. Maksudnya 4 takbir itu tidak disyaratkan menyebut. Dalam takbir kita tu. Mana takbir usalli ala hazal mayyiti. Maknanya itu tak dapat, tidak sekurang-kurangnya kita mengetahui itu. Serupa juga mengucap 2 kalimah syahadah tu. Boleh faham? Faham sikit-sikit pun boleh lah. Faham. Faham. Jadi nak mengabarkan kuatnya kita pengajian tauhid sifat 20 itu. Sifat 20 itu merangkumi rukun Islam yang pertama. Mengucap 2 kalimah syahadah itu, sifat 20 itu rukun iman, rukun Islam, aqaidut tauhid, aqaidul iman duduk dalam itu. Lepas itu 6 rukun iman masuk dalam itu. Sebab saya sering kali memberitahu jemaah-jemaah sekalian di masjid, di surau, lebih-lebih lagi yang berbicara kisah ilmu tauhid ni, kita ni kena mantap ilmu sifat 20 tu. Ilmu tauhid. Ilmu tauhid ilahiyat, an-nubuwat, as-sam'iyat. Kita tak nak goncang. Maknanya kita tak nak gabra. Kita tak nak gabra sebabnya berkait dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah, aku naik saksi bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah. Sifat wajib, sifat mustahil, sifat harus. Situ duduknya. Aku menyaksikan, aku naik saksi, aku bersaksi, jangan aku naik teksi. Jadi aku naik teksi, itu tak boleh lah. Aku bersaksi, aku menyaksikan. Aku menyaksikan, aku menaik saksi. Maknanya takkid, menguatkan aku naik saksi bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah. Makna Allah Tuhan kita. Sifat wajib, sifat mustahil, sifat harus. Lepas itu nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Situ pula. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Apa itu nafsiyah? Apa itu salbiyah? Apa itu ma'ani? Apa itu ma'nawiyah? Dalam 20 sifat tu. Kita banyak belajar dah ni. Banyak belajar kisah tauhid ni. Tauhid ni bukan dengar cerita nak sini. Macam kita baca Fatihah. Sebab kita menyebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah. Nafsiyah itu maknanya akal tak boleh terima walaupun cincang 20 Allah itu tak ada.
Akal tak boleh terima. Itu nak maksudkan hakikatnya. Maknanya sifat nafsiyah berapa? Tu. Satu, wujud. Bismillah. Sifat nafsiyah, wujud Allah itu. Bermakna kita tak boleh terima Allah tu tak ada. Kita tak boleh terima orang kata malam ini malam Ahad. Malam ni malam mana? Satu. Malam mana? Malam Sabtu. Malam Sabtu tu apa pasal malam Sabtu? Saya selalu tanya dalam kuliah. Apa pasal malam Sabtu? Malak. Tapi memang tetap gitu. Hukum akal ni tak boleh nak khabar tetap ni. Tak boleh nak khabar tetap. Mesti ada hujah-hujah dalil dia. Jadi wujud ni Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma. Allah sendiri berfirman. Allah Ta'ala mengatakan Allah yang menjadikan 7 petala langit, 7 petala bumi mesti ada. Siapa syarikat menjadikan 7 lapis bumi, 7 lapis langit? Tak ada. Orang putih tak mengaku jadi ke bumi tu. Saintis-saintis tak mengaku. Terpegun keindahan. Jadi je maksudnya malam ini malam Sabtu sebab siang tadi hari Jumaat. Siang tadi hari Jumaat. Pergi tak pergi sembahyang Jumaat cerita lain. Pergi tak pergi sembahyang Jumaat cerita lain. Kes COVID ni lah. Kita tak wajib sembahyang Jumaat kalau tak ada masyarakat begitu begini. Kita dihalang kerana wabak penyakit. Tak berdosa kita. Bahkan kat pagar je. Bahkan bahkan kita boleh semayang apabila azan Zuhur tu. Terus boleh semayang. Kalau kita ponteng semayang Jumaat, masa tak ada wabak-wabak ni, ponteng semayang Jumaat, kita duduk rumah saja, makan nasi, tengok TV, sekiranya selagi tak habis khutbah Jumaat, semayang Zuhur kita tak sah. Itu beza dia. Tapi oleh kerana wabak ni, tak apa, kita maknanya sembahyang Zuhur tu, azan Jumaat di masjid kita dengar, terus boleh sembahyang Zuhur. Sembahyang Zuhur. Faham? Tadi cerita benda tadi? Cerita nafsiyah. Cerita nafsiyah tadi, saya gambarkan maknanya akal tak boleh terima kalau sekiranya Allah tak ada. Sebab apa saya tanya? Sebab malam ni malam Sabtu. Kerana hari ini hari Jumaat. Bila hari Jumaat? Malam Sabtu. Malam Sabtu. Hari besok, siang Sabtu. Siang Sabtu. Hari lusa, hari Ahad. Itu hakikat dia. Itu dikatakan hukum akal. Hukum akal. Maknanya kena kemas nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Salbiyah makna apa? Salbiyah. Siapa boleh jawab? Boleh balik. Salbiyah. Tadi wujud nafsiyah. Barang akal tak boleh terima kalau Allah tak wujud. Salbiyah? Menolak sifat tak layak bagi Allah. Boleh. Boleh. Lupa dah Ustaz, lupa dah. Lupa. Tak apalah lupa. Tapi nak kemas nafsiyah, salbiyah, ma'ni, ma'nawiyah. Lepas tu, apa pula? Istighna, iftiqar.
Kita katakan istighna, iftiqar. Istighna tu mana? Istighna. Kaya Allah Ta'ala. Istighna. Maha kaya Allah Ta'ala. Istighna, maha kaya Allah Ta'ala. Kaya Allah Ta'ala ni di dalam lingkungan kategori 3 perkara. Allah Ta'ala tu kaya. Istighna ini sifat dia berapa? Belah. Sebelah. Dia ni kaya Allah Ta'ala tu kategorinya 3. Ambilan dia 3. Nombor 1, tiada mengambil faedah Allah Ta'ala pada perbuatannya. Allah Ta'ala tak ada ambil faedah pada perbuatannya. Itu Allah Ta'ala kaya. Itu Allah Ta'ala kaya. Kita ni, makhluk ni, mengambil faedah. Sebab itu kita tak kaya. Mengambil faedah. Maknanya kita mengharapkan daripada manusia. Mengharapkan manusia. Setidak-tidaknya. Lebih besar lagi mengharapkan Allah Ta'ala. Mengharapkan Allah Ta'ala. Kita ni, kuliah online ni, mengharapkan ilmu. Mengharapkan ilmu. Kita belajar ni, mengharapkan reti. Kita belajar ni, mengharapkan nak tahu. Kita lapar, mengharapkan makan, nak Kenyang. boleh jawab? Kenyang. Lapar, nak kenyang. Dahaga, mengharapkan Minum air. minum air supaya hilang. Hilang dahaga. Itu dia. Itu Allah tak ada. Allah tak ada mengambil faedah. Allah buat air, minum lah sebanyak mana nak minum. Allah buat padi, beras, makan lah sebanyak mana nak makan. Kalau makan nasi banyak-banyak, kencing manis pula. Kalau minum gula tebu, kencing manis. Itu hakikatnya 3 perkara. Maknanya Allah tak ada mengambil faedah. Allah Ta'ala tak wajib bagi Allah Ta'ala menyediakan sesuatu kepada kita. Lepas tu Allah Ta'ala tu kaya, makna sekalian makhluk tidak ada kekuatan. Itu maha kaya Allah. Itu kemuncak dia. Jadi maknanya peri pentingnya syahadah tu. Syahadah. Sikit lagi. Habis itu. Kena kemas ni. Kena kemas sifat 20 ni. Kena pecah-pecah dalam fikiran kita. Dalil-dalil apa semua sekali, bahagian-bahagian dia menyebut satu. Macam kita baca Fatihah tu lah. Macam baca Fatihah. Kena kemas, barulah kita kunci. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru kemas. Macam kita ke bandar, polis ada di atas jambatan Mat Dular tu, polis ada situ, kita pakai helmet, lepas tu kita ada lesen, kemas sikit. Kalau tak ada lesen, menggeletar lah, ngak. Tapi kalau ada lesen, kemas, mengepak aja. Itulah hakikatnya. Jadi, kita ni mengucap 2 kalimah syahadah, nak kemas. Melalui sifat 20. Itu dulu, sifat 20. Habis itu. Disyaratkan membawa lafaz asyhadu. Seperti dikatanya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita ni azan apa tak berapa betul. Ashadu. Azan, ashadu. 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 Ya. Sahadu tu sedih. Kita maknanya lafaz azan pun tak clear. Dia kena asyhadu. Tu hakikatnya. Asyhadu. Tu.
Dan disyaratkan muwalat antara dua kalimah itu dan tertib, yakni mendahulukan kalimah yang pertama. Kalimah yang pertama, kalimah apa? Asyhadu an Kalimah yang Asyhadu pertama. Asyhadu an la ilaha illallah. Kalimah yang pertama atas kalimah yang kedua. Kalimah yang kedua apa? asyhadu an Wa Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Rasulullah. Dia wajib muwalat. Wajib muwalat. Pasal apa? Nak tanya dah. Kita ni nak habis dah ni. Nak tanya pasal apa azan tu tak ada wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qamat pun wa asyhadu anna Rasulullah tak ada. Syahadah ada, tahiyat ada. Pasal apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Lepas tu mana ada kita bunyi dengar wa asyhadu anna tak ada. Pasal apa? Masa mengucap dua kalimah syahadah wajib muwalat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wajib muwalat. Mengucap dua kalimah syahadah. Kita tahiyat macam mana? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Segelintir orang tahiyat sembahyang ni dia asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu makruh. Makruh. Dia tak boleh berhenti sepatutnya. asyhadu an la Faham? Saya khabar ni. Ketika kita sembahyang, ketika sembahyang, kita sempurnanya bukan tak sah dah. Sempurnanya. Sebab itu dikatakan makruh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an gitu. Rasulullah. Kita ni agaknya lah asyhadu an la ilaha illallah. Aku naik saksi bahawa bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah. Lepas tu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita baru angkat Muhammad Rasulullah. pesuruh Allah. Saya nak khabarkan dia bercerai-cerai gitu makruh dalam sembahyang. Tuan-tuan tahu? Kehendak dia tak pernah dengar. Kehendak dia muwalat. Bersambung. Bersambung. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu afdal. Tuan-tuan jangan khabar kepada orang tak tahu. Khabar kepada orang tak tahu ni pelik ni. Sebab itu saya di kuliah-kuliah saya tak nak khabar. Sebab orang biasanya membuat asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu. Maknanya memang putus. Jadi kita nak khabar-khabar kerana sebab dia hukum tak ada, bukan tak sah, makruh saja. Jadi kalau nak khabar-khabar, usolli pun 2, 3, 4 kali angkat. Jadi makruh saja. Usolli Allah. Itu. Jadi di sini ni seperti usolli lah. Makna usolli tu niat. Dia sini mengucap di kalimah syahadah niat juga. Aku naik saksi bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah. Wa asyhadu anna Muhammad, aku menjadi naik saksi bahawasanya Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Dia sepatutnya muwalat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Makna ada. Ustaz. Ya. Ustaz. Ya. Masa Allah tu
Sebelum panjang tu tidak. Kita buat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an tu. Maknanya, asyhadu an la ilaha illallah. Apa panjang? Asyhadu alla Allah tu 2 harakat saja. Asyhadu an la ilaha illallah Wa asyhadu anna Muhammad. Terus. Asyhadu Malam ni dengar tu. Asyhadu an la ilaha illallah tu hu ke, ha ke, hi ke? Illallah, illallah wa asyhadu an. Maknanya asyhadu an la ilaha illallah tu ha ke, hi ke, hu. Hu. Asyhadu an la ilaha ha illallah. Daklah perkataan Allah hujur tu ha ke, hi ke, hu. Allah. Allah hujur. Asyhadu an la ilaha illallah. Ha ke, hi ke, hu. Hu lah. Maknanya asyhadu an la ilaha illallah. Perkataan Allah hujur tu tak? Allah. Perkataan Allah. Saya tanya, Allah tu baris dia ha ke, hi ke, hu ke? Hu. Khilaf ulama. Ada ha, ada hi, ada hu, ada mati selalu. Baris dia. Illallah. Baris dia. Illallah. Hu, ha, hi. Hu. Illallah. Dengan he. Maknanya kalau tak boleh putuskan, tak habis lagi kuliah kita ni. Perkataan Allah itu di ujung tu, ujung mengucap tu, baris dia ha ke, hi ke, hu ke? Hu. Siapa kata hu? Angkat tangan. Angkat tangan. 1, 2. Siapa kata ha? Angkat tangan. Illallah. Siapa cadangan ditutup? Dia Allah tu baris dia hu. Baris dia kita matikan kalau dia wasalkan hu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an huwa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Cuba apa nama ni wasal ke? Kalau nak mengelakkan daripada makruh masa tahiyat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau boleh cukup nafas lah. Kalau tak cukup nafas, buat seperti biasa. Tapi Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mana kalau tak cukup nafas lah. Mana kalau cukup nafas, wasal tu 2 kalimah syahadah tu lebih aula. Kalau kita putus-putuskan makruh. Makruh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Boleh. Boleh. Fasihkan lagi. Tapi masalahnya saya katakan makna buat seperti biasa kita ni tak ada hal. Serupa juga saya sebut takbiratul ihram. Yang moleknya dalam kitab Mukhtasar Bafadal. Usalli fardal isya'i 4 raka'atin adaan imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar,
Baru jatuh tangan. Allahu Akbar tak habis tidak. telinga tak? Habis telinga. Allah ya. Betul. Kita sekarang ni Allahu Akbar. Tak ada benda juga. Betul. Tak ada had. Yang afdalnya habis akbar tu di telinga. Biasa buat tu. Biasa buat gitu. Betul. Betul. Berarti telinga. Saya dengar ada jemaah-jemaah kita bila saya menyebut berkenaan dengan takbiratul ihram ni habis di telinga ni, dia khabar saya dengar arwah Ustaz Adha dulu cerita macam Ustaz ni lah, dia khabar. Tu. Ustaz Adha mengajar, dia khabar afdal. Maknanya habis di telinga takbir tu. Mana Allahu Akbar, kita baru jatuh tangan. Dia khabar dia pernah, Ustaz ni, dia khabar ke saya, Ustaz ni sebiji mengajar macam arwah Ustaz Adha. Dia khabar Ustaz Adham tu, dia kata aula takbiratul ihram tu habis di telinga. Maknanya nak mengabarkan siapa boleh buat. Seperti ni juga maknanya siapa boleh buat ataupun tuan-tuan tuan-tuan tak pernah buat. Tak pernah. Tak pernah buat benda tu Ustaz. Mengucap kalimah syahadah semasa tahiyat mualat. Pertama kali lah ni dengar. Pertama kali. Allah. Pertama kali. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Straight. Jadi kalau tak boleh, jangan menyusahkan apa penyodahnya, apa nama ni, selok nyawa. Boleh tak boleh. Boleh. Kalau tak boleh, seperti biasa. Seperti biasa. Habis itu. Habis itu. Saya nak khabarkan, mengucap dua kalimah syahadah ni artinya kompletkan sifat 20 itu. Makna secara ilmunya. Lepas tu, dan disyaratkan pula mengaku dengan lepas daripada tiap-tiap agama yang menyalahi agama Islam. Maksudnya disyaratkan mengaku. Disyaratkan pula mengaku dengan lepas daripada tiap-tiap agama yang menyalahi agama Islam. Lepas mengucap dua kalimah syahadah ni, orang murtad ni, murtad, dia naklah sebut sebab apa dia murtad tu. Gitu. Contohnya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya tak buat lagi menghina janggut Rasulullah. Contohnya. Dia mesti dia menyebut, mengakui kesilapan dia. Bagi orang yang murtad, itu ayat dia kata disyaratkan pula mengaku dengan lepas daripada tiap-tiap agama yang menyalahi agama Islam. Sebab orang murtad. Tu dia. Mana tambahan syahadah dia tu dah sah dah, mengucap dua kalimah syahadah, tetapi dia nak istiharkan apa punca dia boleh jadi murtad itu. Bagi orang yang murtad, bagi orang yang kafir original tak ada masalah, dia memang kafir dah. Tu. Dan mengaku dengan kembali daripada i'tiqadnya yang jadi murtad, ia dengan sebabnya kepada i'tiqad yang sebenar, dia kuatkan lagi. Dia kuatkan lagi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Habis dah dia punya syahadah tu. Lepas tu dia ada
bab lain, mengaku pula. Mengaku pula. Bukan dia syahadah Syiah, bukan. Syahadah Syiah lain. Syahadah ni habis dah mengucap dia kalimah syahadah ni. Tapi dia nak memperakui bahawa murtad dia tu sebab apa. Itu menyatakan Contoh. kesalahan dia. Menyatakan kesalahan, memperakui. Sebab dia murtad. Dan sah melafazkan dua kalimah syahadah itu dengan bahasa dirinya, bahasa dia pandai. Dan jika tahu akan bahasa Arab sekalipun, demikianlah qaul yang mu'tamad. Maknanya dia melafazkan, mengucap dua kalimah syahadah itu dalam arti kata, dalam bahasa dia. Dalam bahasa dia, maknanya aku bersaksi bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah, dan aku bersaksi bahawasanya Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Ada kaul yang mengatakan walaupun bahasa diri dia, kalau orang putih, bahasa orang putih, Jepun, bahasa Cina, sahlah. Walaupun nak meraihkan, maknanya setidak-tidaknya dia mengucap dua kalimah syahadah. Dibahaskan pula, dikategorikan bahasa sendiri ni kerana dia tak reti bahasa Arab. Tak reti bahasa Arab. Sejarah sunnah Nabi, bila orang masuk Islam, tak pernah mengucap dengan bahasa selain daripada bahasa Arab. Makna asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi tak dapat tidak, maknanya nak mengesahkan syahadah dia tu, mengucap dia tu, maknanya dia menggunakan bahasa dia sendiri. Jadi tak terjadi bagi orang yang murtad. Orang yang murtad ni dia asal Islam. Hak ini dikhaskan kepada orang yang kafir asli. Yang kafir asli dia tak reti. Dia tak reti apa cara bahasa dia sekalipun. Apa cara bahasa dia sekalipun. Boleh faham? Faham. Tapi kalau kafir syahadah, mesti yang mensyahadahkan dia tu fahamlah. So, Apa? Kalau Jepun, mesti orang tu faham juga bahasa. Kena faham. Orang kafir dia nak masuk Islam, dia Jepun, mesti salah seorang tu yang saksi tu orang faham bahasa Jepun, baru boleh mengesahkan yang disebut. Makna Jepun itu Islam. Jepun itu mesti Islam. Jadi Jepun Islam tu dia reti mengucap dua kalimah syahadah. Tak boleh Jepun kafir sama kafir nak mengesah ke dia, tak boleh. Dia mesti orang Jepun tu Islam. Orang kafir mesti dia ibarat orang nak buat upah haji. Faham upah haji? Islam. Nak buat upah haji mesti orang haji dah. Macam saya nak upah haji tak boleh sebab tak haji lagi. Ibaratnya setiap orang yang nak contoh macam orang pada Cina betul, macam Ustaz Abid Liu boleh lah, dia dah Islam. Dia Islam tak ada masalah. Tak ada masalah. Dia Islam lah. Dia mengesahkan orang kafir nak masuk Islam walaupun bangsa lain, mesti bangsa dia yang Islam. Bangsa dia Islam. Boleh? InsyaAllah. Tak sedar 9.30. Tak sedar lewat. Aduh, tersasar kita. Nak tanya sikit yang pasal harta mauquf tadi tu. Ya. Harta mauquf tadi tu, Ustaz. Kalau sebelum dia harta yang tergantung tadi, masa dia Islam, dia dah wasiatkan awal-awal. Jadi lepas tu dia murtad.
Adakah wasiat dia tu berjalan Ustaz? Dia wasiat ni artinya dia masih berlaku Islam. Dia wasiat Masa dia Islam, ya. Masuk Islam. Jadi kalau dia masuk Islam, dia wasiat kalau saya ni dibunuh esok, makna ke harta itu ambil kawal. Contohnya. Dia itu dikata perkataan mauquf ni tergantung walaupun segi mana sekalipun. Jadi wasiat dia tak jalan. Dia sebab itu dia kata mauquf. Dia kata mauquf tergantung walaupun dia wasiat dia maksudnya dia wasiat dalam keadaan dia tak tahu jadi murtad, masalah lain. Masalah lain. Masalah ni dia khabar nak murtad, sebelum itu dia harta dia tu dibagi ke adik-beradik dia. Dua masalah. Mauquf ni. Nombor satu, dia tak tahu menahu, dia wasiat kalau sekiranya kawan mati, maknanya wasiat begitu begini. Ataupun beri ke orang lain. Ataupun bukan ahli waris dia. Satu lagi, wasiat kawan ni nak murtad dia khabar. Faham? Faham. Dia nak murtad. Jadi oleh kerana dia nak murtad ni mauquf. Sebab dia tahu nak murtad ni. Dia wasiat. Dia wasiat dia tu dia belum kafir lagi. Belum kafir je. Belum kafir lagi. Saya cerita sikit. Hukum ni harta orang yang murtad dia kata mauquf. Persoalannya dia wasiat sebelum dia jadi murtad. Sebelum jadi murtad. Ya. Kalau sekiranya dia wasiat kawan ni lain macam dia khabar nak nampaknya. Dia wasiat main lawyer apa semua sekali, dia tak mengabarkan dia nak murtad. Tak ada, dia tak terfikir nak murtad. Dia tak terfikir murtad. Lepas itu dia ni berwasiat tu jalan dia wasiat dia tu. Ya. Wasiat dia jalan. Manakala dia berwasiat satu lagi, dia ni nak jadi murtad. Sebelum dia jadi murtad, dia dah ada rencana nak jadi murtad. Minggu depan nak murtad. Dia nak murtad, maknanya dia wasiat kepada kawan dia ambil harta dia semua. Jadi hak itu yang mauquf. Siap-siap dah. Hak itu yang mauqufnya. Ada niat awal. Niat awal. Hak itu diistilahkan mauquf. Ya, tergantung. faham. Betul. Jadi dia kalau harta pusaka wasiat ke ahli waris tak boleh. La wasiyata lil waris. Dia wasiat ke adik-beradik dia tak boleh. Wasiat ke mak dia tak boleh. Maknanya dia orang tu memang ahli waris. Tidak boleh diwasiatkan. Wasiat ni kalau pusaka tidak lebih daripada 1/3. Tak lebih 1/3. Wasiat semua sekali tak boleh. Kalau pusaka lah. Wasiat semua sekali tak boleh. Kita ni wasiat semua harta kita tak boleh. Tak boleh. Dihukumkan wasiat. Manakala hebah tak apa. Dia lain, wasiat lain, hebah lain. Jadi kalau dia berhutang atas tanggungjawab apa Ustaz? Harta-harta dia tu kalau dia berhutang, Baitul Mal. Baitul Mal kena uruskan hutang tu. Uruskan hutang tu.
Baitul Mal ni sebab kebanyakan harta-harta yang tak ada tuan apa begitu begini dapat ke Baitul Mal sebab apa? Masalah-masalah orang Islam Baitul Mal yang uruskan. Baitul Mal yang uruskan. Mana masalah faraid tak ada, tak cukup saka Baitul Mal apa gini. Sekiranya tapak masjid kena gadai ke China, Baitul Mal tebusnya. Baitul Mal akan menebusnya. Jadi hukum Islamnya maknanya harta yang tak ada tuan kepada Baitul Mal. Benda masalah. Contohnya Masjid Ketapang tu dulu. Masjid Ketapang tu warisnya Kaabah. Masjid An-Nur tu, masjid lama. Tapak itu warisnya Kaabah. Tak wakaf begitu gini. Majlis beli. Majlis beli, ambil buat masjid. Itulah fungsi Baitul Mal. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita sambung pada minggu depan pula. Lewat dah kita dah 9.30. Ya. Nak tanya satu perkara ni. Ini luar pada bab kita ni. Sebab ni orang ni bersuara saya. Dia sembahyang, tidak ada khabar dia. Sembahyang tak sah sebab dia tidak ada rokok dan tidak ada sujud. Walaupun khabar dia sakit, kurang lah. Ada pergerakan tu, adalah pergerakan, langsung tak ada. Dia tegak sama. Saya khabar dia sembahyang dia gitu. Kalau ikut yang saya dia sembahyang waktu, sembahyang sunat. Saya kaji sangat sembahyang sunat semua waktu ni. Lepas tu dia duduk sebelah saya. Sebab saya, alhamdulillah, kalau kopi ini memang setiap waktu ada. Memang cepat sikit pergi. Lepas tu saya jumpa insan ni sembahyang tu. Orang ni ustaz kenal. Bos tu yang ustaz khabar bos tu. Dia sembahyang, saya tegak. Dia sebut demi Allah mudah tapi tidak rokok. Lepas tu dia duduk, dia tahiyat, dia tidak ada sujud. Tahiyat sahaja. Saya khabar dengan member sebelah ni. Saya khabar tak. Semayang duduk ke semayang mana? Dia semayang diri macam kita ni Ustaz. Sama. Lepas tu? Dia tidak ada rukuk. Tak ada sujud. Dia Allahu Akbar. Apa ni, duduk kiar ni. Dia semayang rukuk tak ada. Lepas masuk rukuk. Dia sebutlah apa, Allahu Akbar. Mana dia syarat saja tapi dia tak gerak langsung. Kalau kata dia sakit sikit, mana adalah sikit tunduk sikit macam kita ada orang sakit. Berjalan boleh? Dia tak ada, dia tegak. Ya? Berjalan boleh? Berjalan boleh. Saya tengok dia ambil sejadah bawah boleh pula. Mana dia boleh rukuk? Sebab dia bentang sejadah dia rukuk. Masalah mana? Kata ceritanya, member tanya semalam lah. Dia khabar, dia operate saya khabar, takkan tak boleh gerak langsung. Menggayakan rokok. Ini paling kurang yang kita belajar masa orang sakit. Sahaja okey. Tak payah sampai meniga kali. Sebab Rabbil Azim wa bihamdi itu sekali cukup dah kan. Sebab dia sakit. Dia operate mata ke? Operate mata. Dia dalam keadaan begitu, sekiranya dia tak boleh nak rukuk, tak boleh nak sujud apa begitu begini, dia boleh semayang berdiri saja. Tapi nak ada isyarat juga. Ni tak ada langsung atau isyarat apa? Kalau berdiri dia tegak, maknanya dia sikit. Dia isyarat. Mana walaupun dia nak itu mata tu tak boleh, mana ada perbezaan. Walaupun dia tegak saja. Jadi kalau tak ada beza langsung, dalam keadaan dia boleh membuatkan beza itu, tak sah semayang juga. Jadi macam berdiri, maknanya kita rukuk kepala sikit, iktidal sikit, sujud sikit, menggerakkan. Menggerakkan tak payahlah gitu dah. Tapi berbeza. Sudah tunduk sangat.
mungkin Okey, dia tahiyat boleh Ustaz tak? Duduk. tahiyat. Tahiyat boleh. Okey. Dia duduk tahiyat. Duduk tahiyat. Tahiyat duduk. Dia duduk macam mana? Dia duduk macam biasa tahiyat. Tahiyat duduk orang, biasa. tahiyat awam. Sebab dia tak boleh bergerak mata agaknya. Tak boleh. Aku agaknya pada mulanya. Tak boleh mulanya duduk. dia ambil Ya. Dia mata Ustaz, dia tak boleh tunduk bila masa. Haji, apa? Dia senang. Dia kalau senang? tunduk, dia senang macam dia kalau tunduk mata. Maksudnya kita ni kalau uzur mata ya. Ya. Mata Jadi kena kalau boleh isyarat sikit-sikit je. Kena isyarat juga. Maknanya membeza walaupun lakaran kita membezakan pergerakan. Membezakan pergerakan. Jadi gini situ gini. Jadi rasanya tidak mencacatkanlah gini gitu. Tapi kita tak tahu hal sebenar dia. Hal sebenar dia tak tahu. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita berjumpa lagi pada minggu depan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din waj'alna minal ulama'il 'amilin wal malaikatil muqarrabin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والله أعلم. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jazakallah Ustaz. Allahumma aftah alaik.